Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Majlis keagamaan yang diadakan bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja, Meja Jara Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Dan Awang Ahmad Jeffrey bin Abdul Rahman, Penolong Pengurah Urusan Agensi Pelaburan Brunei selaku Pemangku Pengarah Urusan Yayasan. Bacaan tahtim Al-Quran oleh 30 pegawai dan kaki tangan yayasan dipimpin oleh Dr. Haji Samsul Muawan bin Haji Shodik, Guru Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Doa khatam dan doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohidin. Ada Majlis Khatam Quran sempena bulan Ramadan. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohidin. Juga hadir ahli jemaah tadbir yayasan, ahli-ahli lembaga pengarah yayasan dan ahli-ahli lembaga pemegang amanah dana pengiran muda mahkota Al-Muhtadi Belah untuk anak-anak yatim. Penglihatan anak bulan Syawal tahun 1443 Hijrah akan diadakan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 1 Mei 2022 Masihi. Hakim-hakim syar'i dan para pegawai Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan dan Jabatan Mufti Kerajaan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan untuk meruqyah. Tempat tersebut Tanjung Batu Kampung Sabun, Bukit Agok Jerudong, Bukit Lumut Daerah Belaid dan Bukit Ambok Daerah Tutong. Pengumuman 1 Syawal 1443 Hijrah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil ruqyah diperoleh.
1,300 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 25 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 17,506 dos, iaitu 40.8%. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan kemarin. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga memaklumkan 169 dos kedua vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak dalam kumpulan umur tersebut, manakala liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah kekal pada kadar 64.4%. Sebanyak 136 kes baru telah dilaporkan, iaitu 118 kes hasil ujian ART dan 18 adalah hasil dari 597 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 141,405 kes. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 1 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 197 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 140,249 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 938 kes, iaitu 22 kes sedang dirawat di hospital manakala 916 sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sempena sambutan World Quran Hour, Jawatankuasa Takmir Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah, Kampung Sungai Akar menganjurkan majlis ke arah menjiwai Al-Quran. Sambutan bertujuan bagi mendukung hasrat negara untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku penaung 1 Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan. Pengisian majlis membaca surah Al-Sajadah bertepatan dengan tema World Quran Hour, iaitu dunia bersujud dalam mencapai matlamat dunia berbudi dan penyayang. Laman sesawang Brunei Trade menyediakan maklumat-maklumat yang berguna bagi pengeksport, pengimport dan pembeli dari luar negara. Majlis pelancaran laman sesawang Brunei Trade.mofi.gov.bn diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Laman sesawang tersebut memuatkan maklumat-maklumat seperti langkah-langkah yang diperlukan bagi pengimportan dan pengeksportan barang dan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang disertai oleh negara Brunei Darussalam. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Pembayaran zakat fitrah kini boleh dibuat dengan lebih mudah melalui kaedah pembayaran secara dalam talian. Bagaimanapun, sebilangan besar umat Islam lebih cenderung menggunakan kaedah pembayaran secara tunai di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Zakat fitrah hendaklah dikeluarkan bermula 1 Ramadan sehingga sebelum sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri. Pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan di masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara melalui amil yang dilantik atau melalui perkhidmatan pembayaran secara dalam talian. Pada tahun ini, beras wangi berharga RM2.84 sekilo dan beras siam berharga RM1.93 sekilo.
Meskipun pembayaran zakat fitrah secara dalam talian diteruskan lagi pada tahun ini, orang ramai masih memilih untuk pembayaran zakat fitrah di masjid, surau dan balai ibadat. Amil untuk mengutip zakat itu ia lebih sahih lagi dari segi kita ni orang Islam tu. Kalau macam ia berpandangan ada akadnya. Membayar zakat di masjid itu saranku senanglah, macam tani berpandangan dengan amil itu kan. Afdal rasanya lah. Kerana kemudahan, senang. Biasa sudah membayar di masjid itu, Pak. Bagi memudahkan masyarakat Islam untuk menunaikan kewajipan zakat fitrah dengan penjimatan masa dan keselamatan kewangan, satu kaedah alternatif diperkenalkan iaitu pembayaran secara dalam talian. Menurut statistik Kementerian Hal Ehwal Agama, kutipan zakat fitrah pada tahun 2020 berjumlah RM977,815.59, sementara pada tahun 2021 berjumlah RM1,013,534.93, meningkat sebanyak 3.65%. Manakala keramaian muzaki meningkat 3.40% pada tahun 2020, dicatatkan sebanyak 346,103 orang mengeluarkan zakat dan pada tahun 2021 dicatatkan sebanyak 357,868 orang. Sementara itu, zakat harta direkodkan pada tahun 2020 berjumlah RM17,014,690.53, meningkat sebanyak 5.09% berbanding RM17,881,059.83. Keramaian muzaki pula direkodkan pada tahun 2020 sebanyak 5,683 orang dan 5,305 orang pada tahun 2021, menurun sebanyak 6.65%. Produk sour cream and chives dip jenama Doritos didapati mengandungi sejenis cuka diperbuat daripada alkohol, iaitu minuman keras yang dilarang bagi umat Islam untuk memakan atau meminumnya. Dapatan Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui bahagian kawalan makanan halal itu diperoleh berikutan aduan daripada orang ramai. Setelah dirujuk syarikat pengeluar produk iaitu Walker's Snack Food Limited United Kingdom mengesahkan tiada pensijilan halal dikeluarkan ke atas produk berkenaan. Berikutan penemuan itu, pemilik premis diarahkan untuk mengasingkan semua produk tersebut serta-merta ke tempat atau ruang non-halal. Semua pengimport pasaraya dan kedai di negara ini juga dinasihatkan supaya melakukan tindakan pengasingan dengan serta-merta jika terdapat produk yang sama diedarkan dan dijual di premis masing-masing. Aduan dan maklumat mengenai penjualan produk-produk tidak halal secara terbuka, hubungi bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah di talian 716-6222 atau pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah.